Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam iftar kusayangi. Yang berbahagia, Puan Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah Institut Pendidikan Guru, Kampus Tun Abdul Razak. Yang berusaha, Puan Safiah binti Haji Shein, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, IPG Ketar. Yang dihormati Encik Michael Anak Ringgit selaku Penasihat Sekretariat Rukun Negara IPG Ketar. Dan yang dikasihi Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Barisan Pensyarah serta para pelajar sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hajat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menjayakan Perhimpunan Mini Khas secara maya bersempena dengan sambutan Bulan Patriotisme IPG Ketar bagi tahun 2021. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Majlis berbesar hati mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan, puan-puan, siswa dan siswi sekalian ke Majlis Sambutan Bulan Patriotisme IPG Ketar 2021. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, saya selaku pengacara majlis akan menjelaskan tentatif program kita. Majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu rasmi IPGM. Seterusnya, bagi memberkati majlis kita, majlis akan diteruskan dengan bacaan doa. Kemudian, majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan penasihat pensyarah daripada Encik Michael Anak Ringgit dan ucapan serta amanat Pengarah IPG Ketar. Selepas itu, bacaan Ikrar Rukun Negara yang akan diketuai oleh Saudara Ismat bin Muhammad. Kemudian kita akan disajikan dengan tayangan video sempena Bulan Patriotisme, persembahan lagu patriotik, pidato oleh Johan Pidato Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan, deklamasi sajak Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia serta ucapan daripada wakil-wakil pelajar IPG Ketar. Seterusnya, majlis akan ditutup dengan persembahan band Persona Borneo IPG Ketar.
Institut pendidikanku, kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, bakti setulus hati dan budi. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, bakti setulus hati dan budi. IPG Malaysia berikrar membentuk guru berkualiti, penyayang, berakhlak mulia, mendukung visi misi IPG, mendukung visi misi IPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas ghairil maghdub. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Perhimpunan Kemerdekaan dan Hari Malaysia IPG Kampus Tun Abdul Razak pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota,
kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وليت إيماننا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وضيوفنا يا أرحم الراحمين. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Syukur kepada Tuhan kerana kita dapat bersama dalam pelancaran Bulan Patriotisme sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia secara maya peringkat IPG bagi tahun 2021. Saudara dan saudari sekalian, sepanjang Bulan Patriotisme ini, pelbagai program telah dan bakal berlangsung. Semenjak penubuhan SRN di IPG pada tahun 2015, keahlian NIPG telah bertambah setiap tahun. AJK SRN yang terdiri daripada siswa guru amat aktif dalam menyertai program di peringkat IPG dan juga di peringkat luar. Mereka juga aktif membuat program di peringkat IPG dan program terbuka untuk komuniti luar terutamanya dalam talian. Latihan yang mereka terima telah dimanfaatkan sebaiknya, terutamanya kemahiran komunikasi dan ICT untuk menjadikan diri mereka bakal guru yang penuh dengan iltizam dan semangat dalam menyampaikan ilmu kepada anak bangsa. Di antara program dan aktiviti yang telah dijalankan semasa pandemik iaitu secara maya seperti pertandingan lagu patriotik, pertandingan poster kemerdekaan, pertandingan replika kemerdekaan, kuis kemerdekaan dan penyediaan kad ucapan Hari Merdeka. Manakala program khas Bulan Patriotisme sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia juga dibuat secara maya. Di antara pengisian aktiviti program ialah ikrar rukun negara, tayangan video kemerdekaan, persembahan lagu patriotik oleh Johan lagu patriotis, deklamasi sajak, ucapan wakil pelajar sempena Bulan Patriotisme, persembahan daripada band Pesona Borneo dan banyak lagi program-program yang lain. Saya selaku penyelaras SRN IPG ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus membuat segala perancangan pada hari acara ini serta program-program bagi mengisi sambutan Bulan Kebangsaan. Semoga Sekretariat Rukun Negara Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak terus relevan dalam arus menyampaikan semangat patriotisme dan sentiasa mekar dalam hati kita semua. Sekian, terima kasih. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama untuk program pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Kelab Rukun Negara atas kesudian untuk menjemput saya bersama-sama untuk program khas Bulan Patriotisme IPG Kampus Tun Abdul Razak bagi tahun 2021. Sebelum saya meneruskan ucapan, elok bagi saya dan juga tidak terlambat bagi kita untuk mengucapkan selamat datang kepada beberapa orang pensyarah baharu kita
Mereka adalah Puan Sharifah Nazriah binti Wan Obeng yang telah melapor diri di IPG Kampus Tun Abdul Razak pada 26 Julai yang lalu. Beliau berpindah daripada SK Kangga Pulau Johor dan ditempatkan di Jabatan Matematik. Kita juga mengucapkan selamat datang kepada Cik Telegu Nova, anak perempuan Gurulu, yang berpindah daripada SMK Sungai Maung Kuching dan ditempatkan di Jabatan Ilmu Pendidikan, melapor diri mulai 1 September. Begitu juga dengan Puan Zakia binti Setu, berpindah daripada SMKA Tunas, ditempatkan di Jabatan Sains IPG Kampus Tun Abdul Razak mulai daripada 1 hari bulan September. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran bersama kita pada hari ini, iaitu pelajar-pelajar baharu kita, pelajar PPISMP ambilan September 2021 yang baru saja melapor diri ke IPG Kampus Tun Abdul Razak secara maya pada 6 hari bulan September. Sebentar tadi kita telah mendengar ucapan aluan daripada Encik Michael Ringgit dan beliau telah memperkenalkan kita kepada Sekretariat Rukun Negara IPG Kampus Tun Abdul Razak dan juga menjelaskan mengenai aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan. Dan saya sendiri juga selalu mengintai aktiviti-aktiviti anjuran pelajar-pelajar kita melalui Instagram JPP dan juga Facebook. Dan inilah yang kita hasratkan untuk pelajar-pelajar IPG Kampus Tun Abdul Razak, pelajar yang peka pada environment sekeliling, pelajar yang aktif bukan saja dalam mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti sama ada di peringkat IPG Kampus Tun Abdul Razak maupun yang dianjurkan oleh government organisation ataupun NGO. Jadi bukan saja melibatkan diri tetapi mahir menganjur aktiviti-aktiviti. Dan saya percaya pengalaman seperti ini mampu membangunkan ciri-ciri kepimpinan dan kepengelolaan pelajar-pelajar kita. Tuan, puan, pelajar-pelajar yang saya kasihi, setiap 2 kali dalam setahun rakyat Malaysia akan menyambut Hari Kebangsaan. Tarikh 31 Ogos kita sambut untuk menandakan tarikh Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan daripada pihak British, daripada kerajaan British pada tahun 1957. 6 tahun kemudian Sabah dan Sarawak menyusul untuk membentuk negara Malaysia pada 16 September 1963. Rekod sejarah mencatatkan bahawa pada asalnya dipersetujui tarikh pembentukan Malaysia adalah 31 Ogos tahun 1963. Namun begitu tarikh tersebut ditunda ke 16 September untuk memberi Pertubuhan Negara Bersatu masa untuk menyiapkan pelaporan mengenai kesediaan Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia. Ya, sebab itulah setiap 31 Ogos kita raikan sebagai Hari Kebangsaan, manakala 16 September kita raikan sebagai Hari Malaysia. Ini bertujuan untuk mengingatkan kita mengenai pengorbanan pemimpin-pemimpin kita sebelum ini, bagaimana mereka telah berkorban demi mendapat kemerdekaan daripada kerajaan British pada ketika itu. Dan hasilnya adalah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, berdaulat, demokratik, aman dan damai. Sejak dibentuk pada tahun 1963, negara kita telah melalui pelbagai cabaran. Ya, kita bermula sebagai sebuah negara yang berasaskan pertanian sehinggalah kini ke arah mencapai sebuah negara perindustrian yang berpendapatan tinggi. Dan satu faktor penting kejayaan kita adalah semangat perpaduan nasional. Oleh sebab itu, setiap daripada kita memainkan peranan yang penting untuk memastikan perpaduan dalam kepelbagaian ini berterusan dan berkekalan. Kita beruntung
Kita bersyukur kerana di IPG Kampus Tun Abdul Razak sendiri ni kita ada mini Malaysia. Pelajar dan staf kita terdiri daripada pelbagai kaum. Dan saya tak dapat sebutlah ke semua kaum tu sebab terlalu banyak kerana melebihi 10 kaum yang berada di kampus IPG Tun Abdul Razak. Dan di sinilah bakal pendidik ataupun pelajar-pelajar kita belajar menghormati dan memupuk sikap toleransi yang tinggi. Pelajar dari Semenanjung dan Sabah akan lebih memahami adat resam pelajar Sarawak. Pelajar Sarawak, begitu juga pelajar Sarawak akan lebih memahami adat resam pelajar daripada Semenanjung dan Sabah. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang saya kasihi, untuk 2 tahun berturut-turut, iaitu tahun 2020 dan tahun 2021, tema bagi sambutan Hari Kebangsaan adalah Malaysia Prihatin, dan ia sangat bersesuaian dengan krisis yang sedang kita hadapi sekarang, iaitu yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dalam keadaan yang penuh gangguan dan juga cabaran, sikap prihatin amat diperlukan dalam setiap daripada kita. Apabila kita prihatin, kita sentiasa mengambil peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan bermaksud kita menjaga tepi kain orang, tetapi mempunyai perasaan empati terhadap orang-orang yang berada dalam kesusahan ataupun kepayahan disebabkan oleh pandemik. Dan kesusahan ini boleh jadi sama ada dari segi kebendaan dan material, dari segi kewangan dan juga keperluan asas. Apabila ekonomi negara terjejas, ramai yang hilang punca pendapatan. Dan inilah masa yang paling sesuai untuk kita berkongsi rezeki kerana ramai yang amat memerlukan bantuan. Kesusahan juga mungkin dari segi emosi dan mental akibat tekanan hidup, kesempitan hidup, keluarga yang berpecah belah ataupun berlaku penderaan, sehingga ada yang mengambil keputusan seperti yang kita dengar dalam berita untuk membunuh diri. Itu adalah disebabkan oleh kemurungan. Jadi tekanan emosi juga timbul apabila kita harus mengubah kebiasaan. Contohlah, setiap daripada kita belum lagi dapat berkumpul dengan ahli keluarga kita, dengan sanak saudara kita, dengan rakan tauliah kita secara fizikal. Dan ini boleh menimbulkan juga perasaan isolasi dalam diri kita. Jadi ketika inilah kita harus meningkatkan pengamatan kita pada orang-orang sekeliling kita. Kita bantu mereka dengan meluangkan masa bertanya khabar. Mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan yang mengalami kemurungan kerana masalah keluarga. Jadi hulurkan tangan persahabatan kepada mereka, jadi pendengar yang baik. Kesusahan yang lain mungkin dari segi kurang upaya, dari segi fizikal, sama ada dari segi faktor usia ataupun dari segi anggota badan. Kita juga perlu perhatian kepada golongan yang kurang upaya, bukan saja dari segi anggota badan, tetapi termasuklah orang-orang yang sudah tua dan sudah uzur, dan mungkin ada yang terabai, terutamanya dalam pandemik ini, di mana mungkin anak-anak mereka berada di tempat yang jauh dan tidak dapat melawat orang-orang tua mereka. So di situlah kita memainkan peranan. Tuan, puan, pelajar yang saya kasihi, sifat prihatin juga membawa maksud kita sentiasa memastikan bahawa persekitaran yang selamat untuk komuniti. Kita bersatu hati untuk memerangi musuh negara. Musuh negara nombor 1 pada ketika ini adalah virus COVID-19. Ramai nyawa yang terkorban, ramai orang yang telah hilang punca pendapatan, ramai orang yang telah terkesan akibat virus ini. Syukur Alhamdulillah di IPG Kampus Tun Abdul Razak, ke semua staf akademik kita, AKP, malah cleaner dan juga anggota keselamatan kita sudah menerima vaksin 2 dos. Namun begitu, kita masih ada beberapa orang pelajar yang masih belum bersedia mendapatkan vaksin.
Banyak kajian menunjukkan bahawa vaksin berkesan untuk melindungi seseorang itu dijangkiti virus COVID-19. Dan jika dijangkiti, kesannya tidaklah seburuk berbanding dengan jika tiada menerima vaksin. Malah data terbaru yang dilaporkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham dalam kenyataan akhbar beliau pada 6 September menunjukkan bahawa 65% daripada kes baharu di Malaysia adalah dalam kalangan pesakit yang belum menerima vaksin ataupun cuma menerima 1 dos. Sebab itulah dalam hal ini kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, kerana dengan tidak bervaksin anda mendedahkan bukan saja diri sendiri tetapi orang lain juga kepada bahaya jangkitan COVID-19. Sebagai bakal guru, anda perlu bijak dalam membuat keputusan. Jangan hanya berat sebelah membaca tentang kesan buruk vaksin, tetapi baca juga artikel-artikel mengenai kebaikan vaksin. Apabila sekolah dibuka semula pada 3 hari bulan Oktober, anda mungkin tidak dibenarkan untuk menjalankan PBS ataupun praktikum di sekolah, kerana pihak sekolah pun berhak untuk melindungi murid-murid dan warga sekolah daripada didedah kepada risiko orang yang belum menerima vaksin. Jadi saya menyeru pelajar-pelajar berkenaan untuk mengambil langkah yang bijak dan berganding bahu dengan seluruh rakyat Malaysia untuk memerangi COVID-19. Kita jaga kita. Jaga SOP kerana ia sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Tuan, puan, pelajar-pelajar yang saya kasihi, baru-baru ini netizen Malaysia telah mendapat perhatian di persada dunia, tetapi bukan untuk sebab yang baik. Kejadian pertama adalah apabila netizen Malaysia menyerang media sosial pelumba basikal Jason Kenny dan Matthew Glatzer kerana menganggap bahawa mereka telah menghalang peluang pelumba basikal negara kita iaitu Datuk Azizul Hasni memenangi pingat emas pertama Malaysia di Sukan Olimpik. Dan sebelum itu, media sosial Jack Carlin juga diserang netizen Malaysia kerana dikatakan punca pelumba basikal negara Shah Firdaus terjatuh semasa acara kering. Kejadian kedua pula, netizen Malaysia telah menyerang Facebook Kedutaan Ukraine ekoran insiden protes oleh atlet Ukraine semasa Sukan Paralimpik yang melibatkan atlet Malaysia iaitu Muhammad Ziyad Zulkifli, sehingga menyebabkan laman Facebook rasmi pejabat kedutaan negara Ukraine terpaksa ditutup sementara. Ini bukan cara yang betul untuk kita menunjuk sikap patriotik kita kepada Malaysia. Malah ia telah mencemarkan imej negara. Walaupun netizen yang berbuat demikian cuma segelintir, namun tindakan mereka boleh menyebabkan dunia beranggapan bahawa itulah cara orang Malaysia berkomunikasi apabila mereka tidak berpuas hati. Kalau kita hendak menyuarakan pendapat, rasa kurang puas hati kita harus beradab. Mengikut pepatah bahasa Inggeris, you catch more flies with honey rather than vinegar. Membawa maksud bahawa jika kita nak orang mendengar kita, adalah lebih elok untuk kita menggunakan cara yang lembut, beradab dan manis didengar berbanding dengan cara sindiran ataupun kata-kata yang kesat. Jadi saya memperingatkan pelajar-pelajar, terutamanya pelajar baharu, PPSMP ambilan September tahun 2021, berhati-hatilah apabila menyuarakan pendapat dalam sosial media. Gunalah medium yang sesuai dan berkomunikasilah dengan penuh adab. Di RPG Kampus Tun Abdul Razak, Jabatan HEP ada menyediakan pelbagai saluran untuk tujuan pelajar menyalurkan pendapat mereka. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah
Dan terima kasih kepada jawatan kuasa penganjur, iaitu Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Ketua Jabatan dia Hal Ehwal Pelajar iaitu Puan Hajah Safia, dan juga kepada Sekretariat Rukun Negara IPG Kampus Tun Abdul Razak, pensyarah penyelaras dia Encik Michael Ringgit, atas penganjuran program ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar, akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Merdeka! 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 So Mlaya today as a nation realizes that she cannot stand alone and in isolation. Sooner or later, Mlaya should have an understanding with Britain and the peoples of the territories of Singapore, Borneo, Brunei and Sarawak. Forever remember in our minds and hearts the need and the importance of harmony and goodwill among all the people of this nation of ours, whatever they are, whatever may be their age, whatever their race, whatever their creed. We are all Malaysians. This is the bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and a nation. And let us never allow this unity to divide or disrupt us. For if we do, we fall. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang lagi mahasia ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan
di antara segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Hanyalah dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Putra Dato' Onn bin Jaafar, pengasas UMNO. Sebagai Perdana Menteri yang baru, beliau terus menggiatkan pembangunan sosial dan ekonomi negara. For Malaysia, the Twin Towers symbolize the progress of this nation of 22 million people. Apa yang saya ingin dengar adalah suara yang menyatakan, aku akan berubah. Ini yang mesti didahului. Apabila saya mengambil alih tampuk kepimpinan pada tahun 2009, saya berjanji kepada negara dan rakyat Malaysia bahawa saya akan terus komited. Saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah. Ayo, anak bangsaku, kita sambut cabaran baru.
Kerana dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Kita satu bangsa, satu negara. Merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan. Padamu Malaysia ku berjanji, padamu ku akan berbakti. Seluruh jiwa dan ragaku serahkan demi kejayaan bangsa. Aman, makmur, damai, sejahtera akan ku junjung dan ku jaga. Bersatu rela jujur setia membela bangsa tercinta. Syukur insan kepada Ilahi atas segala rahmatnya. Malaysiaku negara maju jaya, bagiku hanya untukmu. Aman, makmur, damai, sejahtera akan ku junjung dan ku jaga. Bersatu rela jujur setia membela bangsa tercinta. Syukur insan kepada Ilahi atas segala rahmatnya. Malaysiaku negara maju jaya, bagiku hanya menjemput peserta kelima. Apakah tajuk spontan bagi peserta kelima? Mari kita saksikan.
Soalan 10. Tajuk pidato spontan bagi peserta yang kelima ialah penghayatan perlembagaan dan rukun negara teras Malaysia Prihatin. Rukun negara kita yang kelima ini sesuai dengan kita orang Timur. Kita diajar hormat menghormati, sayang menyayangi, lindung melindungi. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Saya teringat akan kata-kata Jennifer Aisyah, seorang jururawat di ward ICU Hospital Sungai Buloh, dalam satu temu bual bersama majalah 3 yang bertarikh 13 April 2021 katanya, kita tidak melihat agama, bangsa tatkala pesakit COVID meninggal dunia. Kita adalah orang yang terakhir memegang tangannya. Lalu kata-kata tersebut terhenti tanpa noktah. Mengalir air mata kebasahan, air mata perjuangan, air mata keikhlasan. Inilah wajah Malaysia. Diversity tidak menyebabkan kita bersifat isolasi. Diversity menyebabkan kita lebih berani menonjolkan perbezaan itu. Satu keistimewaan, keprihatinan itu tidak mengira siapa diri kita, Melayu, Cina atau India. Kerana kita adalah wajah Malaysia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin, tuntasnya penghayatan perlembagaan dan rukun negara teras Malaysia Prihatin berkehendakkan kita untuk menghayati kembali rukun negara kita yang merupakan formula dalam penyatuan agama bangsa dalam kepelbagaian dalam rakyat Malaysia kita. Kerana kita Malaysia Prihatin. Buat anak bangsa, sebelum saya meninggalkan arena pidato ini, soalan yang perlu kita fikirkan buat seketika. Adakah kita sudah benar-benar menghayati rukun negara dan mentaati perlembagaan negara kita? Atau kita sebenarnya hanya lidah sahaja, petah berbicara, renung-renungkan dan selamat beramal. Nama saya Zainur Akmal Zainal, saya sayang ke Malaysia. Malaysia Prihatin, kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Johan, pertandingan pidato kemerdekaan sempena sambutan bulan kebangsaan jatuh kepada peserta nombor 5, Muhammad Zainur Akmal bin Zain. Luahan anak pertiwi. 6 dekad sudah berlalu. Tanda telah henti sengsara pilu. Tanah tidak lagi dirobek bertalu-talu. Diganti gema sorakan Stadium Merdeka dengan laungan azimat yang sama disahut. Namun sekarang ku dengar ia dicarut. Izharlah kita perlu merdeka. Hari ini anak muda telah diracuni. Budaya songsang telah meresap ke rohani. Kononnya inilah gaya terkini. Saksi aku akan bangsaku. Merempit buta mencari penyakit. Fikirnya ramai mengapit. Berpakaian singkat dan ketat. Fikirnya ramai terpikat. Gerun jiwa
si teruna telah hilang jati diri. Si dara melayang harga diri. Lagu tarian penjajah dihadam satu-satu. Puisi warisan langsung kau tertawa. Adat budaya telah diabaikan. Bahasa pula kian pudar keaslian. Perkauman semakin menobal, rusuhan semakin membedal. Apakah semua ini? Pemikiran mentah, tindakan musnah. Ternyata luka semalam kembali berdarah. Bila kita mahu buka mata, adakah saat Malaysia juga turut hilang dari peta dunia? Baru lintang pukang tak tentu arah, baru terhege-hege bersatu jiwa. Sudah terlambat, wahai saudara. Aku sedar luahanku tidak dipeduli. Karena aku bersuara melalui puisi. Namun, marilah kita teguhkan hati dengan rasa cinta yang sejati. Aku rindukan Malaysia Pertiwi. Bukan seperti Malaysia hari ini. Mohon pulangkan Malaysiaku kembali. Sirara kedah cantik pelaka, anggunnya wajah belum berteman. Lamalah sudah kita merdeka, para penjajah lepas genggaman. Assalamualaikum, salam IPG Ketar ku sayangi dan salam Malaysia prihatin. Saya Elma Diana binti Jukapli dari kumpulan PISMP BM 5620 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Mahalnya harga si ikan patin kalau hidupnya bukan disangkar. Jadilah warga penuh prihatin, kekal merdeka, berminda kekal. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam IPG Ketar ku sayangi. Saya Rex Larry, anak Roni Matu dari kumpulan PISMP BM 4620 ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada seluruh warga IPG Ketar. Malaysia Prihatin merupakan tema kepada sambutan Hari Kemerdekaan kita pada tahun ini. Oleh yang demikian, megah berkibar, semangat berkobar, demi Malaysia kita mesti menang. Selamat Hari Merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64 dan selamat Hari Malaysia. Terukir indah dalam kata dan doa. Semoga Malaysia tetap terjaga berhias cahaya mutiara.
Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, saya selaku pengacara majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Michael Anak Ringgit, Penyelaras Kelab Sekretariat Rukun Negara, dan Puan Anis Alisha binti Abdullah selaku pengarah IPG Kampus Tun Abdul Razak atas kejayaan terhasilnya majlis kita pada hari ini. Dengan berakhirnya persembahan dari band Persona Borneo sebentar itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya sampaikan serangkap pantun. Dan pantunnya berbunyi, gunung pantai tinggi mengawan, nampak dari padang temu. Sampai di sini, tuan dan puan, ada hayat kita bertemu. Sekian, maaf andai telanjur bicara, hamba juga insan biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.